أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang dikasihi Tuan Imam, pengurusi serta ahli jawatan kuasa masjid, para pegawai, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada malam ini. Pada bulan yang lalu saya tak dapat hadir kerana waktu itu saya kena jaga orang tua saya yang nazak ketika itu. Maka ayahanda saya pun dah pun meninggal dunia pada 29 hari bulan. Jadi hari ini cukup sebulan lepas. Jadi mohon maaf kerana tak dapat hadir. Allahumma fillahu warhamhu. Pada bulan 6 atau bulan 5 saya dah selesai berkaitan dengan surah Al-Ma'arij. Jadi hari ini insya-Allah saya akan masuk pada surah yang baru, iaitu surah Ibrahim. Surah Ibrahim secara umumnya ayat surah Ibrahim ni dia tak panjang mana, dipanggil ayat yang sederhana panjang. Ayat dia ada 52 ayat. Surah Ibrahim merupakan surah Al-Makkiyah. Surah Makkiyah ada 52 ayat. Dalam 52 ayat ni adalah surah Makkiyah kecuali satu ayat. Dalam ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 dikatakan bukan surah Makkiyah. Iaitu ayat dia alam tara ilal ladzi nabaddalu ni'matallahi kufran wa halu qaumahum darul bawar. Itu ayat, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Ayat ni ayat yang ke-28 dalam surah Ibrahim yang dikatakan bukan daripada surah Makkiyah. Ia berkisar tentang kisah orang kafir dalam peperangan Badar. Peperangan Badar ni ketika ini Rasulullah dah pun berhijrah ke Madinah. Ayat lain 51 ayat daripada surah Ibrahim disebut surah Makkiyah. Kenapa dinamakan dengan surah Ibrahim? Kerana di dalam surah ini terdapat doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim pada ayat yang ke-35 hinggalah 41. Ada doa yang hebat bagi Nabi Ibrahim yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Allah sebutkan dalam surah Ibrahim. Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Hinggalah ke ayat 41. Nabi Ibrahim mendoakan tentang supaya negeri Mekah itu menjadi negeri yang aman. Kemudian Nabi Ibrahim mendoakan lagi supaya keturunan-keturunannya menjadi orang yang mendirikan salat. Nabi Ibrahim berdoa lagi supaya diselamatkan orang-orang muslim, orang-orang yang beriman daripada azab api neraka. Nanti kita akan jumpa dalam surah ini ayat yang ke-35 hingga 41. Maka sempena dengan doa Nabi Ibrahim ini, maka dinamakan surah ini dengan surah Ibrahim. Dari segi objektif surah ataupun kita sebut sebagai maqasid surah,
Ini secara umum dahulu. Surah ini dia mengingatkan manusia tentang nikmat-nikmat Allah dan amaran supaya jangan kufur kepada Allah. Kita akan jumpa dalam surah ini. Okey. Menyatakan bahawa nikmat Allah tu kalau kita nak hitung, fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Allah ni kita tak akan terhitung. Okey. Kemudian Allah menjelaskan supaya hakikat risalah para nabi ni, iaitu risalah tauhid, serta dakwah mereka adalah menuju ke arah yang satu. Nabi Ibrahim start daripada zaman dakwah para nabi. Dakwah para nabi ini dikatakan bermula pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Start pada zaman, katalah kita ambil daripada zaman Nabi Nuh sehinggalah kepada Nabi Muhammad, dakwah mereka iaitu mentauhidkan Allah. Cuma beza dia sikit-sikit lah berkaitan dengan ibadah, cara sembelihan, cara solat, dia berbeza sikit-sikit. Tetapi dari segi asasnya ialah tauhid kepada Allah SWT. Itu kerja dakwah. Dan surah ini antara objektif dia nak menerangkan bukan saja Nabi Muhammad yang berdakwah ke arah mentauhidkan Allah, begitulah juga para nabi-nabi yang terdahulu. Sama ada nabi itu disebutkan namanya ataupun yang kita tidak ketahui namanya. Itu antara objektif surah, dan ada beberapa objektif lagi. Seterusnya yang berkaitan dengan surah ini iaitu kita sebut sebagai intisari. Intisari keseluruhan ayat ini juga menyebutkan beberapa perkara besar soal tauhid dan nikmat Allah yang tak terhitung. Okey, saya sebutkan tadi. Dan yang kedua, surah ini juga menyentuh tentang tujuan penurunan Al-Quran. Tujuan penurunan Al-Quran iaitu litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, untuk keluarkan manusia daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Nanti kita akan huraikan bagaimana kalimah jamak az-zulumat. Kenapa kalimah zulumat tu disebut dalam bentuk plural ataupun jamak? Kenapa nur disebut dalam mufrad ataupun satu, cahaya itu satu saja. Tujuan penurunan Al-Quran daripada kegelapan kepada cahaya melalui utusan para nabi dan rasul. Bukan saja kitab Al-Quran, malah kitab-kitab yang terdahulu. Tujuannya untuk keluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Selain daripada itu, dalam surah ini juga Allah buat perbandingan antara iman dengan takwa. Kadang-kadang dalam surah ini Allah sebut tentang bandingan bagaimana orang yang beriman, akidahnya macam mana. Allah sebut lupa pula ayat. Bandingan kalimah yang baik itu. Okay? Seumpama pohon yang akarnya menjunam ke bumi dan dahannya menjulang ke langit. Tiba-tiba lupa pula ayat. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Jadi kita akan jumpa tentang ayat itu. Allah buat bandingan orang beriman ni, macam mana iman mereka, kekuatan imannya seumpama pokok yang akar dia menjunam ke bumi, kukuh. Pokok yang kalau ada akar tunjang masuk dalam bumi, dia kukuh, payah nak tumbang. Dan dahannya menjulang ke langit. Di mana Allah buat bandingan orang yang beriman, kukuhnya iman dia, ibadah-ibadah dia menjulang ke langit. Maknanya diterima oleh Allah, naik ke langit diterima oleh Allah SWT. Kemudian dalam intisari ayat ini juga Allah sebut tentang nikmat Allah yang tidak terhitung. Banyak nikmat Allah.
Itu secara umum berkaitan dengan ayat ni. Nak sebut bahawa surah Ibrahim ni, kalau mana-mana surah, ayat ni dimulai dengan Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ayat yang pertama Allah mulakan dengan Alif Lam Ra. Alif Lam Ra ni kita biasa jumpa dalam ayat-ayat yang lain, kadang-kadang sebut Yasin, Qaf, Ha Ya Ain Sad, Alif Lam Mim, Nun. Yang kita sebut selalu disebut oleh para penceramah iaitu huruf-huruf terputus ataupun huruf muqata'ah, huruf yang terpisah. Ini sebagai salah satu daripada mukjizat yang Allah turunkan, di mana bangsa Arab ni dia tak pernah jumpa satu ayat yang mula dengan huruf terputus. Tidak pernah digunakan oleh bangsa Arab yang mahir tentang ilmu bahasa ni ayat macam ni. Jadi mereka terkejut. Allah gunakan perkataan ni. Kita guna juga, tapi taklah macam ni. Kita guna singkatan DO, District Officer. Kan? Kita guna apa lagi? Singkatan-singkatan. Banyaklah singkatan-singkatan yang kita gunakan. Barangkali manusia ni tiru macam ni. Mana-mana surah yang bermula dengan Alif Lam Ra, ulama mengatakan surah yang bermula dengan Alif Lam Ra, biasanya surah ini dinamakan dengan nama-nama Nabi ataupun nama-nama tempat. Tuan-tuan cek surah Hud, surah Yusuf, surah Yusuf, surah Ibrahim, surah Yunus. Ayat ini, surah ini biasa di start dengan Alif Lam Ra. Surah Al-Hijr, Alif Lam Ra, berkaitan dengan tempat. Maka ulama mufassirin mengatakan mana-mana surah yang bermula dengan Alif Lam Ra kecuali Alif Lam Mim Ra, itu tak masuk. Ya, Alif Lam Ra sahaja biasanya dikaitkan dengan nama-nama Nabi ataupun nama tempat. Begitulah surah yang kita bacakan ini. Apa makna dia? Wallahu a'lam. Dalam banyak tafsir biasa ditulis apa? Allahu a'lam bi muradihi. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Ada juga orang cuba tafsir. Ada yang kata nama Allah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Moga-moga pendapat itu betul di sisi Allah SWT. Kita nak komen lebih-lebih, kita tak pandai. Kita mohon kepada Allah agar semua pendapat itu betul. Dinamakan surah ini dengan surah Ibrahim kerana apa saya sebutkan tadi, iaitu tentang doa Nabi Ibrahim. Qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, jadikanlah negeri ini, iaitu Mekah, negeri yang aman. Nabi Ibrahim seorang Nabi yang besar. Kita sebut sebagai Abul Anbiya, iaitu bapa para Nabi. Sebab daripada jalur keturunan Nabi Ibrahim itu banyak lahirnya para Nabi. Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ayyub, Nabi Ishaq. Kan? Daripada jalur Nabi Ibrahim lahirnya Ismail alaihissalam, seterusnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim ini disebut Abul Anbiya, iaitu bapa para nabi.
Kalau Nabi Adam disebut Abul Bashar, iaitu bapa kepada manusia. Disebut Abul Bashar. Hebat tak hebat Nabi Ibrahim ini? Kita dalam tasyahud akhir kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sehinggalah di dalam solat kita sebut, kita berselawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bermakna kalau disebut dalam setiap solat, sudah tentulah Nabi ini Nabi yang besar di sisi Allah SWT. Siapa Nabi Ibrahim ni kita banyak cerita lah. Banyak dah dengar cerita tentang Nabi Ibrahim, khususnya bila berkaitan dengan bulan lepas, iaitu berkaitan dengan korban. Nabi yang mana Allah perintahkan sembelih anak dia. Kita banyak dengar cerita ni. Tak ada Nabi lain yang diperintahkan suruh sembelih anak. Sebelum tu Nabi Ibrahim ada unta, diperintahkan sembelih unta. Ada lembu, diperintahkan korban lembu. Sampai ke tahap kemuncak, Allah perintahkan sembelih anak. Kan? Begitu besar cabaran yang dihadapi, dugaan yang dihadapi daripada Allah kepada Nabi Ibrahim, terus sembelih anak. Umur 99 tahun anak tak dapat ni. Dah tua dah 99 tahun. Kalau kita ni 99 tahun ni, seorang ya kat Malaysia ni, Dr. Mahathir ni, yang nampak masih aktif dari segi fizikal dan akal ni. Hak lain tak tahu apa dah 99 ni. Wallahu alam lah kalau ada lagi. Tapi dari segi akalnya 99 tahun ni, kalau kata boleh beranak lagi tu, hebat sungguh lah orang ni kan. Amalan apa dia pakai. Tetapi inilah yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim AS, umur 99 tahun tak dapat anak. Bayangkan duka citanya dia. Lama tunggu anak. Tiba-tiba dah besar, Allah perintah supaya suruh sembelih. Baru ni ada viral kan, seorang perempuan dia kata dia tidak akan sembah Tuhan yang suruh sembelih anak. Allahu a'lam apa maksud dia. Kan? Adakah dia cerita, tuan-tuan pun pernah ada baca kan? Dia kata anak dia bertanya, macam mana kalau ibu mimpi sembelih dia. Jadi ibu dia kata dia tak akan sembah Tuhan yang perintah supaya sembelih anak. Kita tak tahulah apa maksud dia. Kalau sungguhlah begitu, tak tahu nak cakap, speechless. Tak tahu nak kata apa kita. Moga-moga kita tak keluarlah statement macam tu. Okay? Nabi Ibrahim ni sebelum dia dapat anak, didatangi oleh malaikat. Tuan-tuan pun pernah dengar cerita ni kan. Malaikat datang, bawa berita gembira satu, bawa berita duka cita satu. Berita gembira apa? Dia kata isteri dia akan mengandung. Ada riwayat menceritakan bila dia kata Sarah akan mengandung. Jadi Sarah ni bila dia dengar, dia ketawa. Dia sebenarnya umur dah tua nak mengandung celah mana. Maka ditakdirkan Allah dia mengandung. Selepas kahwinan apa semua dengan dengan Siti Hajar dan sebagainya. Jadi bila dia ketawa, dia lahirkan anak, diberi nama Ishak. Ishak ni dalam bahasa Arab dia ada kaitan dengan, saya tak ingat istilah asal dia, dhahik apa. Maksudnya ketawa. Diberi nama Ishak kerana dia ketawa, kerana
Dia diberitakan dia akan mengandung. Itu dia diberi nama Ishak. Wallahu alam, ada riwayat yang menceritakan bab itu. Jadi masa berkahwin Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Hajar dan Siti Hajar melahirkan Ismail, maka dikatakan ada sikit cemburulah juga. Tengok bini nombor 2 ada anak, dia tak ada anak. Maka diberitahu Ibrahim kalau boleh bawa tempat lain lah. Barangkali Hajar ni dia takut cemburu, dia jadi orang kata membabi buta, maka dia minta Nabi Ibrahim bawa tempat lain. Maka selaras dengan perintah Allah, maka Nabi Ibrahim diperintahkan Allah supaya bawa Nabi Ibrahim satu lembah yang dalam satu surah disebut Zi Zar'in. Zi Zar'in, Zi ni maksudnya Zu mempunyai, Zi ni Ghairi Zi ni maksudnya tidak mempunyai. Apa beza Zu dengan Zi? Zu ni Ghairi Zu tidak mempunyai, Ghairi Zi pun tidak mempunyai. Apa beza dua tu? Kalau Ghairi Zi Zar'in maksudnya satu lembah yang sangat ekstrim. Yang sangat ekstrim, tak ada benda satu, kosong. Pokok tak ada, air tak ada. Itulah Mekah ketika itu. Zi Zar'in inda baitikal muharram. Allah perintahkan bawa ke satu lembah di sisi Baitullahil Haram. Ayat ni orang kata Mekah, Baitullah tu dah ada dah. Ada setengah berhujah Mekah tu sebenarnya tapak dia dah ada, kan? Sebab Nabi Ibrahim diperintah bawa ke anak dia Nabi Ismail ke satu lembah yang sangat ekstrim tempat dia. Tak ada penghuni, tak ada segala-galanya, tak ada. Kita tengok Mekah kan, gambar-gambar lama apa yang ada sangat. Okay? Itulah keadaannya, tapi kita tak cerita lah bab itu. Dekat situlah Nabi Ibrahim berdoa, Izqala Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balada amina, sehinggalah ayat yang ke-31. Ayat yang ke-41 tentang doa Nabi Ibrahim supaya negeri ini aman. Negeri ini penduduk dia menunaikan solat, diberikan rezeki daripada buah-buahan. Ucapan alhamdulillah oleh Nabi Ibrahim kerana diberikan Ishak dan Ismail. Seterusnya hingga ayat 41. Itu berkaitan sedikit tentang Nabi Ibrahim. Kita sambung, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia daripada gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Inilah kitab, maksudnya Al-Quran ini Allah turunkan supaya mengeluarkan manusia daripada kegelapan. Minaz zulumat. Zulumat maksudnya kegelapan-kegelapan. Pasal apa disebut banyak, disebut dalam bentuk kalimah jamak ataupun plural? Sebab kegelapan, kerosakan, kemusnahan, kemaksiatan tu banyak. Berbanding dengan nur, kalimah ni singular ataupun mufrad ataupun tunggal. Nur, satu je cahaya. Maksudnya cahaya ataupun hidayah Allah itu satu, dia tak banyak. Kegelapan banyak dengan kemaksiatannya, dengan macam-macam bentuk kemaksiatan, macam-macam bentuk kegelapan. Nak keluarkan manusia yang berada dalam pelbagai kemaksiatan ini kepada nur, satu cahaya, iaitu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dikatakan zulumat itu, banyak kegelapan. Inilah juga yang dikatakan tujuan penurunan Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan kerana apa? Nak keluarkan manusia, sama ada dia tu bangsa Arab ke,
ataupun dia bukan bangsa Arab ke, Allah nak keluarkan manusia daripada kegelapan, daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah, daripada memperhambakan manusia jadi berbaik sama manusia, daripada menghinakan wanita kepada memuliakan wanita, daripada mempertuhankan manusia kepada mempertuhankan Allah. Semua itu adalah zulumat. Maka Allah turunkan Al-Quran kepada supaya manusia ni dapat hidayah dan kebenaran. Dan inilah juga ulama kata apa? Diturunkan kitab-kitab Taurat kepada Nabi Musa pun tujuan dia apa? Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Allah pelindung orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka daripada kegelapan dan kepada cahaya. Dan orang-orang kafir, pelindungnya adalah syaitan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Mufassirin mengatakan Nabi Musa alaihissalam diberikan Taurat sama tujuannya dengan Al-Quran, iaitu nak keluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Sebab itu kita lihat orang-orang yang bukan Islam, yang asalnya orang Eropah, orang cerdik pandai, mereka baca Al-Quran, mereka kaji Al-Quran, akhirnya dia dapat hidayah. Akhirnya dia dapat. Banyak kita baca tokoh-tokoh. Ada tokoh matematik, ada tokoh geografi, tokoh sains, astronomi. Banyak yang melihat Al-Quran, akhirnya mereka dapat nur daripada Allah SWT. Banyak. Tentera-tentera, banyak. Mereka melihat. Bukan saja mereka kadang-kadang baca Quran, tapi kadang-kadang mereka melihat perilaku orang beriman yang terhasil daripada akhlak Al-Quran, maka mereka tertarik dengan Islam. Inilah tujuan Al-Quran. Banyak kegelapan yang berlaku di kalangan manusia. Ada yang sembah matahari, ada yang sembah malaikat, ada yang sembah berhala, tak sedap kira. Bila orang mula sembah berhala ni? Siapa yang pandai-pandai cipta berhala ni? Kalau kita baca sejarah, orang Arab ni asal dia tak sembah berhala. Orang Arab ni asalnya menyembah berhala apabila ada seorang peniaga. Nama dia Amru bin Luhai. Amru bin Luhai ni, dia satu ketika dia pergi ke perkampungan Amlik. Perkampungan Amlik ni adalah sakibaki kaum Nabi Nuh dulu. Kaum Nabi Nuh dulu, dia bukan asal sembah berhala. Dia asalnya mereka ni buat patung orang soleh. Adalah nama-nama dia, Suwa dan sebagainya. Lama kelamaan, generasi demi generasi, daripada patung besar buat patung kecil. Buat patung kecil, bawa balik kat rumah. Lama-lama orang sembah. Jadi Amru bin Luhai, dia orang Arab, dia pergi ke perkampungan tersebut, maka dia lihat orang menyembah berhala. Maka dia ambil berhala itu, dia bawa balik ke Mekah, maka orang sembah. Sebab itulah dalam Islam ni kita dilarang buat patung. Dilarang buat gambar sangat. Itulah tujuannya. Sebab apa? Sebab bukan kita sembah, tapi generasi akan datang. Generasi yang keberapa anak cucu kita tak tahu macam mana mereka. Kenapa Bon Odori itu dilarang? Walaupun ada orang Islam yang orang pergi pesta apa? Pesta tapi ramailah ustaz-ustaz, mufti-mufti melarang yang berkaitan dengan ketuhanan. Walaupun kita pergi itu, kita tidak melakukan perkara yang dilakukan oleh orang Jepun tu, tapi kita tak tahu bila lama kelamaan generasi akan datang, bila pesta itu berterusan di Malaysia ini,
tidak mustahil satu masa orang ikut apa yang asal dalam bond odori itu. So kalau kita nak cegah, kita kena cegah awal-awal. Tapi itu manusia macam-macam. Bila kita tegur, dia kata tak terbuka lah apa sebagainya. Wallahu a'lam. Begitulah juga kaum-kaum Nabi yang terdahulu. Allah sebut dalam Al-Quran, huwallazi yunzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang supaya dia mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Allah gunakan istilah zulumat merujuk kepada macam-macam perkara yang merosakkan manusia. Bi'izni rabbihim minaz zulumati ilan nur bi'izni rabbihim. Maksudnya apa? Dengan izin Tuhan yang mengeluarkan manusia. Kita dah terangkan macam mana, mungkin ramai ustaz-ustaz dah terangkan, ustaz pada zaman Nabi dulu dah terangkan bagaimana kegelapan itu, bagaimana cahaya itu pun begitu. Dia tertakluk biizni rabbihim. Dia tertakluk dengan izin Tuhan mereka. Okay? Banyak kes masuk Islam, suami masuk Islam, isteri tak masuk Islam. Banyak kes anak masuk Islam, mak tak masuk Islam. Sebab semua nur, hidayah biizni rabbihim. Allah yang tentukan dengan keizinannya. Kalau dia tak izin, tak izin. Ada cerita orang Cina, budak Cina, hafal Quran, buta masuk Islam, hafal Quran. Mak dia hantar dia pergi kelas ngaji, tapi mak dia tak masuk Islam. Itu biasa. Sebab semuanya tertakluk kepada biizni rabbihim. Contoh yang paling klasik. Contoh yang paling klasik iaitu kisah Abu Talib. Kisah Abu Talib. Bersungguh dia mempertahankan Rasulullah, tapi bila bab hidayah, Nabi pun tak mampu buat. Nabi tak boleh pastikan dia dapat hidayah. Walaupun orang yang dia sayang, walaupun orang yang sentiasa mempertahankan dia, jaga dia, tapi tak berjaya juga. Dekat nak mati, Rasulullah kata, sebutlah la ilaha illallah. Selebihnya dia akan uruskan dengan Tuhan. Tak berjaya juga. Itu contoh paling klasik. Jadi pengajaran daripada kisah Abu Talib ni, kita ni Allah dah pilih jadi Islam. Allah pilih kita jadi Islam tu. Kita tidak melalui kekufuran sebagaimana orang kafir. Kenapa masih lagi ada orang yang tak suka Islam? Itu jadi pengajaran kepada kita. Seolah-olah Islam ni macam tak ada harga bagi dia. Kita pun tak tahulah apa tujuan setengah-setengah manusia ni dia mempersedakan Islam. Apa tujuan dia? Yang terbaru kita pun tahu, buat lawak, hafal Quran 15 juzuk, buka baju, buka tudung dan sebagainya. Apa tujuan dia buat benda tu? Apa tujuan dia? Adakah dia rasa Islam ni akan rosak dengan cara dia? Islam ni akan runtuh? Tak mungkin. Islam dia akan tetap teguh sampailah hari kiamat. Ila siratil azizil hamid biizni rabbihim ila siratil azizil hamid, dengan izin Rabb mereka, iaitu Rabb, menuju jalan Rabb yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allah maha perkasa. Dia tak berhajat. Dia tidak berhajat pada makhluk, walaupun makhluk ni tak nak beriman pada dia. Sebab itu ada dalam satu hadis yang disebut bahawa
Hadis qudsi. Nak menceritakan bahawa manusia ni kalau dia tak beriman pada Allah semua, Allah tidak akan terjejas sedikit pun. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar daripada Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala, hadis qudsi. Hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, annahu qala, ya ibadi, wahai hamba-Ku. Ya Allah sebut dalam hadis qudsi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalik fi mulki syai'an. Ya Allah sebut, wahai hamba-Ku, jikalau orang pertama sampai orang yang terakhir daripada kalian, daripada kalangan jin dan manusia, semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, maka sedikit pun tidak menambah kerajaan-Ku. Allah sebut, kalau manusia hak pertama, siapa dia? Nabi Adam, sampailah manusia last kali lahir, wallahu alam siapa. Begitu juga jin hak pertama lahir sampai jin yang terakhir lahir, semuanya bertakwa kepada Allah. Dia tetap tidak menambah kerajaan Allah. Kan? Semua orang beriman. Kerajaan Allah tambah tak? Kerajaan Allah tetap begitu. Tak terusik sikit. Allah sebut lagi dalam hadis qudsi ini, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalik min mulki syai'an. Allah sebut lagi, wahai hamba-Ku, jikalau orang pertama sampai yang terakhir dari kalian, jin dan manusia, semuanya menjadi orang paling berdosa, maka sedikit pun tidak mengurangi kerajaan. Kalau semua manusia dengan jin atas dunia ni, semuanya tak nak beriman kepada Allah, maka Allah kata sedikit pun tak menjejaskan kerajaannya. Semua orang beriman, tak terjejas. Semua orang melakukan kemaksiatan. Tak ada atas manusia, muka bumi ini, jin dengan manusia, semua buat maksiat. Kerajaan Allah tidak terkurang sedikit pun. Begitu hebat kerajaan Allah. Allah sebut lagi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Ini baca dah. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kullu insanin mas'alatah ma naqasa dhalik min mulki syai'a illa kama yanqusul mihyatu ila udkhilal bahr. Allah sebut, wahai hamba-Ku, jikalau orang yang pertama sampai yang terakhir dari kalian, jin dan manusia, semuanya berkumpul di satu tempat lalu meminta kepadaku, dan aku pun memberikan apa yang mereka minta, maka sedikit pun tidak mengurangi kerajaan. Maksudnya apa? Kalaulah manusia ni, jin dan manusia, start daripada zaman Nabi Adam sampai last kali lahir, semua berdoa pada Allah dan Allah bagi semua atas dunia. Adakah ia mengurangi kerajaan Allah? Tak mengurangi. Kita kalau kita bagi semua ke orang hak minta, mestilah kurang kan, secara akal kan. Tetapi Allah, kerajaan Allah, jin dan manusia, hak mana ada atas muka bumi ini, minta Allah bagi, maka kerajaan Allah tidak berkurangi. Allah buat bandingan apa? Illa kama yanqusul mihyadu illa udkhilal bahr. Allah buat bandingan apa? Kecuali seumpama seperti air yang melekat di ujung jarum yang dimasukkan ke dalam air lalu diangkat kembali. Kita ambil jarum, kita celup dalam air. Air yang melekat kat jarum itu, itulah seumpama
yang Allah bagi kat kita. Sikit yang Allah bagi. Tak kurang kerajaan Allah. Kalau manusia semua, jin dan manusia ni atas dunia semua demonstrasi. Buat demonstrasi, buat memorandum, hantar pada Allah. Contoh macam mana nak hantar wallahu alam, ataupun buat spanduk seluruh dunia, semua demonstrasi tak nak beriman pada Allah. Bukan setakat manusia, jin pun tak nak, maka kerajaan Allah tidak akan berkurang. Begitu sekali Allah buat bandingan pada kita. Allah bagi semua, tak kurang. Umpama air yang melekat pada jarum. Banyak mana air melekat kat jarum. Balik nanti cuba ambil jarum, celup dalam air, tengok banyak mana air kat jarum. Itulah bandingan yang Allah berikan dalam satu hadis kursi. Berkaitan dengan manusia ni, kalau dia beriman kepada Allah, dia tidak menambah kerajaan Allah. Kalau semua demonstrasi tak nak beriman kepada Allah, maka dia tidak mengurangi kerajaan Allah. Kalau kita fikir-fikir macam mana lah sebenarnya kerajaan Allah ni. Besar mana lah kerajaan Allah ni sampai begitu sekali bandingan Allah buat. Maka tak terlintas di akal kita. Tak terlintas di akal manusia besar mana kerajaan Allah SWT. Maka pengajaran ni apa? Jangan kita rasa kita besar dengan Allah. Jangan kita sombong dengan Allah. Jangan kita rasa kita ni tak perlukan pada agama. Jangan rasa kita ni boleh hidup dengan keupayaan kudrat kita semata-mata. Tak boleh. Okay? Apa yang Allah bagi kat kita ni umpama air yang melekat di hujung jarum. Tak ada apa pun. Banyak lagi lah bandingan-bandingan yang Allah buat. Allahul ladzi lahu ma fis samawati wal ard wa wailul lil kafirin min azabin syadid. Allah yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Dan celakalah wa wailul lil kafirin, dan celakalah bagi orang-orang kafir kerana siksaan yang sangat pedih. Allah nyatakan bahawa segala yang ada di langit dan di bumi ini Allah yang punya. Anytime kalau Allah nak rosakkan, Allah nak binasakan, dia boleh buat bila-bila masa. Allah boleh rosakkan dengan cara Allah hantar tsunami, rosak ratusan ribu dia mati sekali. Okay? Allah boleh hantar gempa bumi anytime. Allah petang semalam Allah hantar angin laju sikit kan, petang semalam banyak kerosakan berlaku kan? Bumbung cabuk dan sebagainya. Itulah kerajaan Allah, dan dia memiliki segala yang di langit dan di bumi. Yang saya nak fokuskan pada ayat ini, wawailul lil kafirin min azabin syadid. Bagi celakalah, Allah sebut celakalah bagi orang-orang kafir kerana siksaan yang berat. Siapa orang kafir yang dimaksudkan Allah dalam ayat ini? Allah sebut siapa? Allazina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Allah beri gambaran siapa yang Allah maksudkan celaka dalam ayat ini. Yang Allah gambarkan mereka ini sebagai orang-orang yang kafir, yang Allah janjikan azabun syadid, azab yang pedih. Okay? Orang yang dimaksudkan dalam kafirin dalam ni sudah tentu orang kafir. Dan mufassirin mengatakan bukan saja orang kafir, termasuk dalam wawailul lil kafirin ini orang yang bantah. Orang yang bantah dengan perintah Allah. Orang yang bantah dengan Rasul. Orang yang bantah dengan ayat-ayat Allah. Orang yang tak nak pakai Al-Quran. Orang yang tolak Al-Quran. Mereka ini Allah kategorikan dia sebagai wawailul lil kafirin. Celaka orang-orang kafir ini. Dan disediakan mereka azabun syadid. Siapa dia?
Allah sebut allazina yastahibbun, kita sambung sikit allazina yastahibbuna alhayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Orang yang pertama iaitu orang yang hidup di dunia saja tanpa memikirkan akhirat. Ataupun ayat ini diterjemah apa? Iaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Yang ini Allah kata celaka. Siapa yang suka ambil dunia, bukan tak boleh ambil dunia, tapi lebih memikirkan dunia tanpa memikirkan akhirat, cari duit, tak kira jalan apa, halal ke haram, maka dia termasuk dalam kategori wawailul lil kafirin. Celaka orang-orang. Siapa lagi yang Allah kategorikan? Wa yabghunaha iwaja, dan menghalang-halangi manusia daripada jalan Allah. Orang yang bersikap apa? Menghalang daripada jalan Allah, ataupun dia buat sesuatu perkara yang boleh mengelirukan manusia. Dan Allah betul ada berpandukan hadis dan Al-Quran, tiba-tiba dia buat satu ajaran yang menyebabkan manusia jadi keliru. Kita ni nak beramal, tuan-tuan, apa syarat dia? Apa syarat kita nak beramal Allah terima? Dia ada dua syarat. Ini bukan syarat sah ni, syarat nak terima amalan. Yang pertama, mesti ikhlas kerana Allah. Semua amalan mesti ikhlas kerana Allah. Kita semayang ke, kita puasa ke, kita korban ke, kita sedekah ke, mesti nak Allah, syarat Allah nak terima, mesti ikhlas. Yang kedua, mesti ittiba'ur rasul, mesti ikut cara Nabi. Tak boleh reka-reka sendiri. Khususnya apa? Dalam ibadah-ibadah yang khusus, yang tertentu. Kita semayang, kita ikut cara Nabi. Tak boleh kita semayang ikut suka kita. Kita berzikir sebaik-baiknya ikut cara Nabi. Nabi ajarlah zikir macam mana. Kan? Kita bersedekah ikut cara Nabi. Kita berzakat ikut cara Nabi. Kita tak boleh reka-reka sendiri, khususnya dalam ibadah yang ditentukan oleh Allah SWT. Kan? Kita tak boleh kita bila nak ikut Rasul, ittiba'ur Rasul, mesti ada hujah. Betul ke Nabi ajar tu? Mesti ada hujah. Tak boleh main buah mimpi, tak boleh. Kalaulah mimpi ini boleh dijadikan satu hujah, maka dia membuka peluang kepada orang-orang yang sesat akan menggunakan hujah mimpi. Tak boleh. Sebab tu setengah ulama yang hebat, dia tak cerita mimpi dia dengan, kalau dia berjumpa Rasulullah, apa yang Rasulullah ceritakan pada dia, dia tak cerita ke orang. Ini benda. Bukanlah mimpi ni kalau mengikut setengah orang yang bijak pandai, dia kata 1/25 juzuk kebenaran. Ada mimpi yang boleh terima, ada mimpi. Cuma dari segi kita nak berhujah sebagai sandaran hukum, tak boleh. Tak boleh. Sebab dia mesti ittiba'ur rasul. Wallahu a'lam, ada orang boleh hujah dengan mimpi. Kita mohon pada Allah agar dia benar di sisi Allah SWT. Kita tak berani kata salah juga, kita tak pandai. Tapi kita mohon pada Allah agar mereka yang boleh menerima, maka Allah terima pandangan itu. Dia tidak salah di sisi agama dan sisi Allah SWT. Dan yang ketiga, siapa yang Allah sebut sebagai wawailul lil kafirin min azabin syadid, iaitu Allah sebut wa yabghunaha iwaja, iaitu mereka yang menginginkan agar jalan Allah itu bengkok, mengikut hawa nafsu. Jalan Allah dah betul, orang yang jadikan agama ni bengkok. Maksudnya apa? Jalan Allah betul, dia kelirukan. Umpama yang dilakukan oleh golongan-golongan liberal. Golongan liberal disebut selalu mengelirukan. Dia kata apa dalam Al-Quran ni? Bukan semua kata-kata Allah. Wa iz qala Ibrahim, tu kata Nabi Ibrahim. Kan? Kita yang tak pandai ni, tu adalah ayat iz qala Musa. Wa
Wa qala Ibrahim Rabbi ja'alni muqimus salah wa min dzurriyyati. Itu dia kata, itu kata Nabi Ibrahim, bukan kata Allah. Macam mana nak jawab tuan-tuan? Kita kata ya sungguh. Itu kata Nabi Ibrahim. Payah orang nak jawab. Orang yang macam ni Allah kategorikan dia wa wailul lil kafirin min azabin syadid. Iaitu dia nak supaya jalan Allah ni bengkok, keliru, orang jadi tak tentu hala memikir. Maka Allah kata apa? Ulaika fi dhalalin ba'id. Mereka ini apa? Berada dalam kesesatan yang jauh. Orang yang tiga kategori ini, yang utamakan dunia daripada akhirat, orang yang menghalang daripada jalan Allah, orang yang nak jadikan agama itu bengkok, maka mereka ini semua termasuk dalam kategori orang-orang yang berada dalam kesesatan yang jauh. Moga-moga apa yang dibacakan tadi, ayat-ayat Allah ini memberi pengajaran pada kita, kehidupan kita, supaya kita ni berpegang dengan nur yang Allah sediakan untuk kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita jauhi daripada tiga kelompok ini supaya kita tidak berada dalam kesesatan. Wallahu a'lam. Moga-moga yang disampaikan tadi memberi pengajaran pada diri saya dan pada tuan-tuan. Mohon maaf anda kata ada kesilapan. Tutur kata wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.